Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, anda sedang melihat gambar, image dan video klip berkaitan bekas Imam Masjidil Haram, iaitu Syekh Saleh Al-Talib. Beliau baru-baru ini pada bulan Ogos tahun ini 2022 telah dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun hanya kerana mengeritik kerajaan Arab Saudi. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan yang dihormati, di Arab Saudi, iaitu di Riyadh, Mahkamah Rayuan Arab Saudi menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun terhadap bekas Imam Masjidil Haram di dalam gambar, di dalam video, dan juga seorang pendakwah terkemuka, Syekh Saleh Al-Talib. Pihak berkuasa Arab Saudi menahan Syekh Saleh pada Ogos tahun 2018 selepas didakwa menyampaikan khutbah yang mengeritik Badan Kerajaan Bertanggungjawab Arab Saudi untuk mengawal selia mengenai situasi industri hiburan di negara itu. Beliau juga mengecam mengenai konsert-konsert acara hiburan-hiburan yang sangat jauh menyimpang daripada norma agama Islam dan juga budaya mereka di dalam siri kutubahnya. Maka tuan-tuan dan puan, hanya kerana memberi teguran dan mengeritik kerajaan Arab Saudi, beliau menerima hukuman penjara 10 tahun. Sebagai seorang imam Masjidil Haram, sebagai seorang pendakwah Islam yang tentu je ni di negara yang kita orang Islam sering memandang, kerana di situlah tempat kelahiran Nabi besar junjungan kita umat Islam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penahanan terhadap Syekh Saleh ini dilakukan oleh ketika putera mahkota Arab Saudi Muhammad Salman melakukan usaha-usaha menangkap seperti membuat reformasi kepada masyarakat Arab Saudi ataupun rakyat Arab Saudi dengan cara beliau melakukan kezaliman, menahan para ulama, menangkap para imam terkemuka yang tegas memberi kritikan terhadap pembaharuan yang sangat menyimpang dari agama Islam. Inilah yang dikatakan tuan-tuan dan puan sebagai agenda tatanan dunia baru ataupun New World Order. Begitu juga New Age Movement. Begitu juga satu dunia, satu agama. One world, one religion. Yang dapat anda saksikan sebagai bukti dan contohnya. Sahabat tuan-tuan dan puan, di dalam hadis akhir zaman, hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Anas Ibn Malik berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, kelak akan datang pada suatu masa di mana orang yang sabar berpegang teguh kepada agamanya seperti mereka ini laksana menggenggam atau memegang bara api. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis ini menjelaskan akan datang pada suatu masa, kata Rasulullah SAW, di mana keadaan orang-orang Islam ketika itu hidup bagaikan di dalam satu dilema, iaitu keadaan yang serba salah. Kerana pada waktu itu orang-orang Islam ini dikepung, dikelilingi oleh budaya dan ideologi yang bertentangan daripada syariat Islam. Jikalau umat Islam mengikut budaya itu, bererti mereka telah jauh meninggalkan syariat Islam.
Dan jika mereka berpegang teguh kepada syariat Islam, mereka akan mendapat berbagai ancaman. Mereka juga akan dituduh seperti kolot, ketinggalan zaman, kekampungan dan sebagainya, perkataan yang akan menghina. Untuk mengatasi dilema yang berlaku sebegini, maka Rasulullah SAW yang mengasihkan umatnya di akhir zaman ini memberi pesanan melalui hadis-hadisnya. Antaranya, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Al-Hadis, sunnatul Rasul SAW. Kemudian di dalam satu hadis lagi, tuan-tuan dan puan-puan, baginda Nabi Muhammad SAW berkata, sesungguhnya Islam itu pada mulanya asing, tidak dikenal, dan kelak akan kembali asing lagi. Maka berbahagialah orang yang asing, iaitu mereka yang memperbaiki apa yang dirosakkan manusia dari sunnahku pada masa setelah aku tiada kelak. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Menjelaskan tuan-tuan dan puan-puan bahawa agama Islam itu pada mulanya, bagaimana sejarah yang berlaku di Arab Saudi. Di waktu baginda Nabi Muhammad SAW berdakwah, Islam adalah sangat asing, tidak terkenal, tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga kan masyarakat zaman jahiliah dulu begitu membencikan apa yang didakwah oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga agama Islam akan kembali pada masa yang akhirnya menjadi asing lagi. Sebagaimana anda melihat video-video yang hamba kongsikan ini, tuan-tuan, inilah yang dikatakan sebagai New World Order, sebagai New Age Movement, sebagai One World, One Religion, dengan cara menyuntik perkara-perkara yang melalaikan, yang memberi hiburan yang melampau. Tuan-tuan dan puan-puan, maka sedarlah bahawa apa yang baginda Nabi Muhammad SAW sabdakan di dalam hadis-hadis akhir zaman, pada hari inilah kita melihatnya. Maka tidak percayakah anda kita sekarang berada di dalam perjalanan akhir zaman dan kiamat besar sedang menuju kepada kita dengan laju. Tuan-tuan dan puan-puan, kata Nabi lagi di dalam hadis mengenai Islam akan kembali asing, ajaran-ajaran Islam hanya akan tinggal tulisannya sahaja, hanya tinggal pada buku-buku kitab-kitabnya sahaja. Tetapi nilai-nilai yang tersirat, yang terkandung di dalamnya, di dasarnya, tidak diperhatikan. Orang yang berdakwah mengenai ajaran agama Islam dianggap asing, dianggap sebagai musuh kerana tidak mengikuti keadaan semasa, tidak diikuti ideologi ajaran yang dianuti oleh umat manusia pada akhir zaman. Sedangkan ajaran yang dianut oleh mereka, terutama pada hari ini, sangat menyimpang dari syariat, daripada Al-Quran dan hadis. Sebaliknya, berbahagialah orang yang dilihat asing, orang yang dilihat sebagai ancaman, kerana mereka ini tetap berpegang pada sunnatul Rasul Nabi SAW yang ditinggalkan kepada manusia di waktu itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selamat menonton. Terima kasih.